Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi lah dulu, yaitu tentang masalah akidah pada masa as-salafus salih. Jadi golongan pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu pula ada orang panggil firaq. Puak-puak yang di antaranya iaitu hak berlaku di antaranya Khawarij. Khawarij ni daripada kharaja yakhruju khuruj alal hakim, mana orang hak lawe kaja. Orang hak tubik di atas hakim. Maknanya orang lawe kaja lah. Khawarij berlakunya iaitu pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antara dasar-dasar dalam bab akidah di sisi Khawarij, iaitu orang Khawarij telah ijma' atas mengkufurkan Sayyidina Ali. Mereka mengkufurkan Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali tahkim, iaitu Sayyidina Ali latih orang berunding. Tahkim mana latih berunding, lantik damai, kira-kira. Sebab Tuhan sebut inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan bagi Allah. Sebab itunya la hukma illa lillah. Jadi sebenarnya kena menghukumkan dengan hukum Tuhan. Tapi Sayyidina Ali latih orang. Sebenarnya latih orang itu pun dasar pada Quran juga. Yang dua, mereka telah ijma' atas bahawa orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir, kekal di dalam neraka. Iaitu orang yang buat dosa besar ni di sisi Khawarij, orang ni kafir, jadi kafir. Adapun dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah jadi Islam, tapi dia orang panggil orang muznibun, orang hak dosa. Kalau Tuhan nak apung, kau apung lah. Kalau Tuhan tak siapung, Tuhan azab. Dah sebutkan dalam hadis itu, wa in ghasyitum min dzalika syai'a. Ada hadis dengan hijrah lah. Ada sebut hadis bila Nabi bai'ah al-Aqabah al-ula ke, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'a, tak syirik dengan Tuhan, wala nasriq, tak curi, wala dazni, tidak berzina, wala naqtul auladana, tak boleh bunuh, wala na'ti bi buhtan, tak boleh fitnah, wala na'sih, tak boleh drakon nabi fi ma'ruf, pada barang hak molek. Fa in waffaitum falakumul jannah, kalau boleh buat nekara ni masuk syurga. Wa in ghasyitum min dzalika syai'a, kalau ada buat sesuatu pada nekara ni, wa ukhiztum bihaddihi fid dunya, lepas tu di denda dah di atas dunia, kena had, kena orang Islam kalau berzina kena reject, kena godeh, kena apa kan. Kalau ambil had di atas dunia dah, kalau curi kena kat tangan. Fahuwa kafaratullah, maka itu jadi kifarat bagi dia lah, maknanya kifarat dosa dia lah. Tapi wa in satartum alaihi, kalau sembunyi tak orang tahu, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat, fa amruhu ila Allah, maka kerja dia nya itu serah Tuhan lah. Insya'a, kalau Tuhan nak azaba, Tuhan azabkan. Wa insya'a ghafar, kalau Tuhan nak, Tuhan pun. Orang Islam ni kita pergilah tu, orang dosa besar, dan orang dosa besar ni boleh taubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Pada dosa besar boleh taubat tu hai tukar kejahatan jadi kebaikan.
ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhulkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Boleh nak ampun dosa. Sebab tu tak serupa dengan puak orang panggil khawarij. Yang tiganya iaitu khawarij ni ada pandangan dia, makna ada cut dia tentang masalah khalifah bila kita sebut kata khalifah iaitu pengganti nabi. Itu makna khalifah, pengganti nabi. Khalifatu Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar ni digelarkan sebagai khalifah iaitu pengganti nabi. Sayyidina Umar gelar sebagai pengganti Nabi. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dan orang yang memerintah turut hukum Islam maka dinamakan dia khalifah. Cuma ada dua nama pada masa Sayyidina Umar orang panggil Amirul Mukminin. Amirul Mukminin makna makmur, mana orang yang diperintah. Makmur, amir mana orang Islam latih dia jadi amir, jadi amrun amara ya'muru amran makna juru-suruh. Dan amir mana orang yang diperintah supaya dia saat itu jadi ketua, jadi menguruskan dan pengarah dan juru suruh orang Islam suruhlah tu suruhlah ni lah. Gitu. Jadi ketua lah. Kalau kira agak dipanggilkan Amirul Mukminin. Cuma Khawarij ada cutyeun dia, ada pendirian dia tentang masalah khalifah. Kerana mereka berkata bahawa khalifah ni pelantikan khalifah dengan pilihan bebas daripada orang Islam. Boleh latih. Maka apabila dipilih maka sahlah bahawa ia boleh berundur. Maknanya boleh undur lah. Kalau tak sejadi pun tak apa, nak jadi pun tak apa. Itu di antaranya. Sebab tu dia kata isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah. Jadi kalaulah orang hak jadi khalifah saat ni contohnya lah, orang hak tak semestinya Quraisy, ya gitu, tak semestinya Quraisy. Tak semestinya Quraisy. Kita ni al-a'immatu min Quraisy. A'immah ni tu pada Quraisy, pada orang Quraisy, tapi dia tak jadi orang, kalau orang Afrika, orang hitam, rambut keriting, ada bitik-bitik atas kepala pun supaya Nabi sebut, maka kena taat juga. Isma'u wa ati'u, analah dengar dan taat. Wa in istu'mila alaikum abdun habasyi, kalau dilantik di atas kamu tu hamba habasyi ka'anna ra'sahu zabibah, kepala dia serupa dengan zabib. Zabib ni sebuah zabib, ada bitik lah tu. Yang keempatnya, setengah daripada pandangan cutyeun atau pandangan khawarij dan usul dia ialah keluar atas raja yang zalim tanpa mesti tilik kepada kekuatan. Mana boleh lawan sokmo kalau raja zalim. Adapun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh lawan raja walaupun zalim kerana fitnah. Kerana fitnah orang panggil fitnah ni timbul masalah banyaklah. Ada berlawan hak ni tu. Dan yang tersebut itu dan di antara orang panggil dan inilah adalah tidak serupa dengan mazhab Syiah. Mazhab Syiah ni ia ada taqiyah. Taqiyah ni tu susuk. Susuk maknanya tak ada wayak. Tusuk Syiah ni ya tunjuk kalau duduk orang kafir boleh tunjuk nampak serupa orang kafir. Kalau duduk dengan orang siapa apa tunjuk kata ya serupa dengan mereka tu boleh. Ya tusuk benda tu boleh. Buat baik ada apa? Tapi ya sungguhnya Syiah boleh. Sebab itulah dia kata dan sesungguhnya Sayyidina Ali telah menghantar Abdullah bin Abbas. Ada satu ketika Sayyidina Ali hantar Abdullah bin Abbas kepada Khawarij, pergi jumpa dengan Khawarij supaya membahas mereka itu mengenai akidah.
Gi buat bahah. Buat bahah, tanya tentang masalah akidah supaya orang Khawarij saat itu boleh kembali klik kepada al-Islam semula. Ada sebut kita Al-Bidayah wan Nihayah bagi Ibnu Katsir bahawa Sayyidina Ali telah hatta Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni Sayyidina Ali bin Abu Talib. Abu Talib ni pak saudara ke, ampah pak saudara juga. Jadi sepupu. Orang panggil hatta kepada Abdullah bin Abbas pada Al-Khawarij hingga masuk ke tengah tentera mereka itu. Sehingga Abdullah bin Abbas masuk di tengah askar tentera mereka itu, maka berdirilah Ibnul Kawwa. Ada seorang nama Ibnul Kawwa, nama dianya Abdullah bin Umar dari Bani Yashkur. Dia dia pun bangun, dia berkata, wahai pemikul Al-Quran. Apa pemikul Quran? Mana orang hamalatul Quran, orang yang bawa Quran semua ni tu. Ini ialah Abdullah bin Abbas. Dia pun bangun, ya ni Abdullah bin Abbas ni. Maka siapa tidak pernah kenalnya, maka aku perkenalkan. Siapa tak kenal, aku nak kenal lagi ni. Dia kata inilah dari orang yang diturun padanya dan kaumnya, balhum kaumun khasimun. Dia bangun, dia royak, ni lah orang yang Tuhan sebut balhum, bahkan mereka itu kaumun khasimun, kaum yang suka berbantah. Khasimun tu mana orang suka bahah, suka kata Hawa Abdullah bin Abbas mari pun ya kecil lah tu. Maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kawanmu dan janganlah kamu berdebatan akan kitab Allah. Dia kata tak usah lah, maka klik masing-masing tak usah dengar dia lah. Tapi maka berkata setengah mereka, demi Allah kami akan berdebat dengannya. Ada setengah kata, hei kita kecek dulu, bahar dulu. Maka jika ia benar, maka kita ikutnya. Dan jika ia batil, nasya kita menghinakannya dengan kebatilannya. Lah tu. Maka pada ketika tu berlaku berdebat Abdullah bin Abbas 3 hari bahar. 3 hari duk bahar. Bila bahar saatnya ada 40,000 daripada Khawarij kembali bertaubat. Mereka bertaubat. Dan di antara orang yang taubat saat itu Ibnul Kawwa. Hak sore hak saat ni tua dia hak bangun saat ni lah. Sesungguhnya telah menakal Abul Abbas Al-Mubarrid dalam kitabnya Al-Kamil satu cerita perdebatan yang berlaku di antara Ibnu Abbas dan Khawarij. Telah sebut ulama beberapa pihak bahawa Ali radhiyallahu anhu tak kala dia hatta Abdullah bin Abbas pergi jumpa bahah Al-Khawarij. Dia berkata kepada mereka, perkara apakah yang bawa kamu membalas atas Amir Mukminin? Sebab apa boleh lawan Sayyidina Ali karamallahu wajhah Amirul Mukminin? Mereka berkata sesungguhnya adalah bagi orang mukmin seorang amir sahaja. Orang Islam ni ketua seorang ya, maka tak kala ia mentahkim pada agama Allah, saya ia keluar dari beriman. Jadi buat dia ni kata apabila latih orang pergi jadi juru damai seorang, maka manusia Ali itu baik pada beriman. Maka hendaklah ia taubat selepas ia mengaku dengan kekufuran. Suruh Sayyidina Ali taubat dulu. Saya kami kembali kepadanya. Kalau Sayyidina Ali taubat, kita bakal nak klik kali yang dia belaka. Maka berkata Abdullah bin Abbas, tidak patut orang mukmin yang belum bercapu imannya oleh mana-mana syak bahawa ia mengaku atas dirinya dengan kufur. Abdullah bin Abbas kata kita nak ngaku atau kufur lah. Muka iman oleh kita. Berkata mereka sesungguhnya ia telah membuat penghakiman. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyeru kita dengan penghakiman pada qatlus sayd. Jadi dia kata, Abdullah bin Abbas kata, Sayyidina Ali latih orang tengah saat ni penghakiman, orang panggil letak orang jadi hakim, juru buat keputusan apa kita buat lah, hak kita nak berlaku saat ni tu. Sebab ia pergi di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Bila pergi dengan Muawiyah, bila nak halah Muawiyah ke Quran, bila ke Quran saat ni Sayyidina Ali tak apa dah nak ke Quran kan. Man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana huda fayattabi' ghayra mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah.
Kalaulah kita balah, kita kembali Tuhan lah. Kembali pada Quran, kembali pada Rasul. Nah, kita kembali situ. Tapi Ali ni dok. Fak dia kata Ali ni nah, latih orang jadi juru damai. Nah, juru kecek ciraca. Maka Abdullah bin Abbas tetap kau Tuhan tak kata yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Kalau orang bunuh nate ketika ihram, orang bunuh nate ketika ihram Mekah ni tak boleh ke? Nah, kena bayar dam. Bila kena bayar dam saat itu, nah, pianya nak menghukumkan yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Tuhan sebuah menghukumkan oleh dua orang adil. Maksudnya akan ditetapkan dua orang yang adil di antara kamu. Tuhan suruh orang saat ni nak nilaikan orang hak bunuh natal tanah haram saat itu, gob natal dan sebagainya. Maka bagaimana pada masalah imamah? Jadi seolah kata hak tu Tuhan suruh tahkim. Nah, lepas tu pula hak ni khobsah lagi. Dan maka bagaimana masalah imamah yang telah bermasalah di antara orang Islam? Jadi, nah, hak ni jadi masalah sama Islam. Maka berkata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya pemerintahan seperti imamah, dan apabila imam fasik nak wajib menderakainya. Dan begitu juga dua hakim tak kala berselisih, tentu dicabut pendapatan atau pegangan kedua. Kalau orang saat ni tu, nah, jadi orang tengah, lepas tu tak betul atau tak ada nak untuk dapat damai, maka kena wear dua-dua. Maka berkata setengah mereka pada setengah, jangan kamu jadikan hujah Quraisy atas kamu. Waktu pun dia kata tak sah dengarlah. Balhum qaumun khasimun. Fak ni fak pandai kecek, fak pandai bahah, fak pandai debat. Dan Tuhan sebut wa tunzira bihi qaumal ludda, dan supaya engkau memberi amaran dengannya kepada kaum yang didegil, ungkul, nah, dalam kekufuran. Itu satu cerita yang berlaku pada masa itu. Ada sebutlah kita Al-Hilyah bagi Abu Nuaim daripada Abdullah bin Abbas berkata, tak kala aku mengasingkan diri ke tempat namanya Al-Haruriyah. Nah, apa kata aku ni, Sayyidina Ali Hattaya hidup di satu tempat, satu kampung nama Al-Haruriyah. Aku berkata kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, hendaklah meringankan daripada aku kan solah. Mudah-mudahan aku datang pada kaum. Jadi semaya cepat sikitlah pada hari ini kita boleh aku pergi cepat. Abdullah bin Abbas kata pada Sayyidina Ali, tengah kau nak pergi saat ni. Nah, maka aku bercakap kepada mereka berkatanya, adakah engkau menakutkan mereka atas engkau? Berkata, ya, aku kata tidak, insyaAllah. Nah, anak goyak dia takut kapok khawarij lah, no, tak. Maka aku pakai seelok-elok pakaian. Abdullah bin Abbas nak pergi saat itu, Abdullah bin Abbas pakai yang molek sekali. Yang aku mampu daripada pakaian orang Yaman. Masa tu orang Yemen ni orang pakai yang molek-molek lah. Sebab dia maju lama, Yaman ni dia maju lama. Jadi baju ke apa semua. Baju Siti Fatimah tu mahal. Pada masa Nabi tu, baju Siti Fatimah ni baju mahal, baju molek, ada mata ke apa semua. Kemudian aku masuk atas mereka, Abdullah bin Abbas kata, sedang mereka tidur di nashari. Tekoh Abdullah bin Abbas ki masuk jumpa dengan Khawarij, ki masuk tekoh tengah hari, fok Khawarij pakai ada tidur. Maka aku masuk atas satu kaum yang belum aku nampak satu kaum yang lebih rajin daripada mereka. Abdullah bin Abbas kata, aku tak biasa masuk lagi orang yang rajin beribadat. Tangan-tangan mereka seperti menunggang unta yang terlalu banyak bekerja di setuh bumi. Tangan saat ni tu bekak, tak ada lembut dak lah, tangan kerah, bekah. Bekah apa? Karena semaya banyak. Dan muka mereka kerang, dan berbekas hitam serta keras. Dahi tekakung hari maya banyak. Disebabkan banyak sujud. Berkata, ya, maka aku masuk atas mereka. Mereka berkata, marhaban bik. Bila Abdullah bin Abbas masuk, Fok Khawarij ni dia kata, ya, selamat. Selamat datang. Apa yang bawa engkau ke sini? Dia tanya, mari buat apa? Berkatanya, aku datang hendak bercakap dengan kamu. Abdullah bin Abbas kata, mari sinilah kecil kamu lah.
Dia katakan atas sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mula-mula dia sebut, dia kata, "Hei, ingat. Quran ni turun di atas sahabat. Quran turun atas sahabat. Mereka lebih ketahui dengan takwil tafsirnya. Sahabat ni orang yang lebih tahu tentang tafsir. Maka berkata setengah mereka, Fok Khawarij tu jangan bercakap dengannya. Tak usah kacak kaya. Hak lain pula kata kami bercakap dengannya. Ada hak lain kata, kita kacak jadi mana? Berkata ia, maka aku berkata, beritahulah aku apa yang membuat kamu bertindak balas atas sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas berkata, apa duk lawan sepupu Nabi ni dan menantunya. Sayyidina Ali jadi menantu lagi. Dan awal-awal orang yang beriman kepadanya. Sayyidina Ali ni orang awal-awal masuk Islam dan awal-awal sahabat Rasulullah bersamanya. Berkata mereka, kami balas atasnya, kali lawannya, balas tu mana lawan. Lawan atasnya 3 perkara. Lawan kerana 3 perkara. Aku kata, dan apa dia? Berkata mereka, pertama ialah bahawa ia telah menyerah penghakiman kepada beberapa orang lelaki pada agama Allah. Dia kata, Sayyidina Ali tak serah orang masalah nak buat keputusan bila balas tadi. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, inil hukmu illa lillah. Tuhan kata tak ada hukum, tak ada pemerintahan, tak ada hukum melainkan Allah, bagi Allah. Berkatanya, aku berkata, Abdullah bin Abbas kata, dan apa dia lagi, apa lagi? Mereka berkata, ia berperang, tidak tawan dan tidak mengambil harta ghanimah. Masa dulu tu sebelum ada perang dengan Muawiyah, dia perang dengan Siti Aisyah. Sayyidina Ali perang Siti Aisyah. Siti Aisyah ni tu perang Saffain, perang Jamal, perang Uta. Kerana Siti Aisyah duduk atas Uta. Bila perang itu, ada sahabat pergi kerak kaki Uta atas tu. Maka pada ketika tu Siti Aisyah dikirakan kalah. Bila kalah saat itu, Sayyidina Ali ni tak ada ambil apa. Bila orang perang ni ada calisik, ada apa semua, okay? Lepas tu akhir sekali atas Siti Aisyah sukhlek duduk Madinah. Dan sahabat-sahabat pun dah mati gitu. Lepas tu atas klik Madinah belakang kita tak ada ambil. Jadi Fok Khawarij ni dia kata, kami lawan Sayyidina Ali kerana 3 perkara. Pertamanya masalah penghakiman. Maknanya dia letak orang bicara jawab apa? Tak kembali pada Quran. Yang duanya iaitu kerana perang dulu tak ada ambil harta ghanimah. Sesungguhnya jika adalah mereka kafir, nasya halal baginya harta mereka. Kalulah mereka tu perang tu masa tu dengan Siti Aisyah tu, kalau mereka tu kafir boleh ambil. Dan jika mereka orang beriman, nasya haram atasnya nyawa mereka. Pakalulah mereka tu Islam, nak peranglah nak. Boleh ke perang dengan orang Islam? Berkata, ya aku katakan dia nak apa lagi? Abdullah bin Abbas kata, apa lagi? Mereka berkata, ia telah menyapu namanya sebagai Amirul Mukminin. Ya ada satu ketika tekoh dia damai. Dia tulis sania dengan Muawiyah. Tekoh tulis saat itu, dia tak ada tulis Amirul Mukminin. Kerana Muawiyah tak sewi tulis lah. Kalau tulis Amirul Mukminin, makna kata Muawiyah telah ngaku kata Sayyidina Ali jadi Amirul Mukminin. Kalau ngaku jadi Amirul Mukminin, makna kata dia kena taat dia dah lah, tak boleh nak mari cerca gini. Sebab tunya tak ada tak sewi tulis. Pafak ni murih lah tekah cerca tak sewi perih lah masa 4 tahun suruh berhenti dululah. Pakar duduk masing-masing dulu. Muawiyah duduk di Syam, Sayyidina Ali pula duduk di Iraq. Pakak masing-masing dulu. Lepas tu kau mari kira semula pula. Jadi Abdullah bin Abbas kata, adakah kamu nampak? Abdullah bin Abbas ni jawab, jika aku baca atas kamu daripada kitab Allah Al-Muhkam, dan aku bercakap kepada kamu daripada sunnah Nabi kamu SAW, yang kamu tidak ingkar, adakah kamu kembali? Abdullah bin Abbas kata, kalau aku nak baca, nak royak tentang masalah benda berlaku tentang Nabi, royak hadis Nabi, siapa-siapa ni tak boleh ingkar, tak boleh tolak, tak boleh partisip belakang. Nak tak klik tak kepada kebaikan.
nak dak klik terima Sayyidina Ali semula. Nah, mereka berkata ya. Tak apa. Berkata ya, aku kata. Ya katalah sesungguhnya ia telah mati penghakiman pada beberapa orang lelaki. Sungguhlah kata Sayyidina Ali ni latih penghakim, orang panggil penghakiman ni orang tengah. Kerana apa? Boleh latih orang tengah. Kerana Tuhan ada sebut. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kamu bunuh buruan sedang kamu ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, siapa bunuh di antara kamu muta'ammidan sengaja, fajazaun mithlu ma qatala minan na'im, balas dia supaya dia bunuh nate ternak. Yahkumu bihi, yang menghukum dengannya zawa adlim minkum, oleh dua orang adil di antara kamu lah. Nah, jadi Tuhan suruh menghukumkan nate hak orang bunuh saat itu oleh dua hakim. Nah, sepatutnya go ke apa semua saat itu. Nah, makna kata Tuhan suruh latih hakim orang tengah. Sayyidina Ali latih orang tengah, apa salahnya? Dan supaya itu juga masalah laki bini. Tuhan sebut wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kamu takut berbalah batah di antara dua orang suami isteri, fab'athu hakaman min ahlihi, maka hendaklah kamu cari hakam orang tengah min ahlihi, daripada ahli balik suami itu laki, wa hakaman min ahliha, dan hakim orang tengah daripada isteri seluah bini. In yurida, jika kedua tu nak islahan, nak baiki, yuwaffiqillah bainahuma, Tuhan akan tunjuk taufik hidayat kepada kedua, boleh baiklah. Ni tengok Tuhan suruh ada orang tengah. Apa salahnya Sayyidina Ali nak latih orang tengah untuk damai dengan Muawiyah? Nah, dia kata tengok muka 37, aku bersumpah dengan Allah, maka adakah hukum lelaki untuk menahan darah? Adakah boleh kita tok orang untuk damai cira-cira, untuk tak sewi orang mati, takut kena perang mati ke apa semua. Nah, dan untuk kebaikan di antara mereka lebih benar, atau pada seekor arnab yang harga 1/4 dirham. Orang bunuh arnab masuk ihram kan? Lebih penting ke besar hak mana lagi dengan orang dua-dua ni perang. Bila kedua-dua ni perang, kita hantar orang untuk cira-cira, untuk damai, untuk jaga darah, tumpah darah, takut orang mati, dengan orang ada le ihram pergi bunuh arnak tu pun Tuhan suruh tak orang dua orang untuk menghakimkan arnak tu harga berapa semua. Faham mana lebih penting, lebih besar? Maknanya hak ni lebih besar. Bila lebih besar hak ni, hak takut perang, takut orang Islam sama orang Islam mati, hak ni kau lebih lagi lah kita kena latih orang ju, latih orang tengah. Lah tu. Berkata ia Abdullah bin Abbas lagi. Ini sejarah lah, sebab tu Ustaz nak baca habis juga ni lah. Adapun kamu kata ia berperang tanpa tawan menawan dan tidak mengambil harta ghanimah. Jadi ada hak Fokmung duk kata perang dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, kerana dia tak ada ambil harta ghanimah tu. Nah, Abdullah bin Abbas kata nak ambil, nak tawar ke Ummul Mukminin, nak ambil Ummul Mukminin, nak tawar Ummul Mukminin. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha ialah Ummul Mukminin, maka kemudian kamu menghalalkan daripada perkara yang kamu menghalalkan daripada yang lain. Mana boleh kamu nak halalkan barang ada pada Ummul Mukminin? Maka telah kufur kamu, Abdullah bin Abbas kata. Dan jika kamu seka bahawa ia bukan ibu kamu, maka kamu telah kufur. Kalau tak ngaku kata Siti Aisyah ni Ummul Mukminin, maka pada ketika tu telah kufur. Sebab Tuhan sebut An-Nabiyyu aula bil mu'minin, Nabi lebih aula dengan orang beriman min anfusihim, daripada diri mereka itu. Wa azwajuhu, dan isteri-isteri Nabi itu ummahatuhum, jadi ibu-ibu kepada orang beriman kepada Allah. Maka nak kita tahulah
maka sungguhnya kamu berulang alik di antara dua kesesatan. Abdullah bin Abbas kata, "Fakmu ni sesat, tak temu jalan. Maka hendaklah kamu pilih yang mana kamu kehendak. Adakah aku keluar dari ini? Mu nak pilih yang mana? Baik mana ni?" Lepas tu sudah lagi hak ni. Kalau sudah ya mereka kata ya, hak ni sudah. Hak ni jawab kena boleh sudah. So, yang kedua berkata ya. Adapun Sayyidina Ali sapuh nama ketika ada cerca damai dengan Muawiyah. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru Quraisy, Nabi telah damai pada hari Al-Hudaibiyah atas menyurat di antara mereka satu surat. Pada ketika tu ada suruh tulis sania juga pada masa tu. Maka berkata ia, Nabi suruh tulislah, ini ialah yang menghukumkan atasnya oleh Muhammad Rasulullah. Ada telah tulis dah masa Nabi tu. Suruh Sayyidina Ali tulis juga. Tulis kata inilah yang menghukumkan oleh Rasulullah. Maka mereka berkata, orang Quraisy kata, demi Allah jika adalah kami mengetahui bahawa engkau Rasul, kami tidak akan tahan engkau pada Baitillah. Orang Quraisy kata, kalau kami ni tahu kata, kami yakin kata Muhammad engkau saat itu Rasul, maka kami tak sekap boleh masuk mulut dah lah. Sebab tu tak sewi tulis tu. Dan tidak juga kami memerangi engkau, tak pergilah. Dan tetapi tulis Muhammad bin Abdullah, suruh tulis Muhammad bin Abdullah. Maka bagi dia bersabda, wallahi demi Allah sesungguhnya aku Rasulullah. Nabi kata, aku Rasulullah, jika kamu mendustakan aku sekalipun, kalau kamu tak percaya kata aku Rasulullah, maka aku menjadi Rasulullah. Tulislah wahai Ali, Muhammad bin Abdullah masa tu. Maka Rasulullah adalah ia lebih afdal dari Ali. Rasulullah ni lebih afdal daripada Ali. Lepas tu Rasulullah pejang tak tulis, lepas tu Ali tak tulis, tak boleh ke? Mereka kata, sudah lagi hal ni. Mereka kata, ya tak apa, sudah habis dua, tiga, yang tiga. Ada pun mengenai, sebab itulah pada ketika tu 40,000 orang. Maka kembali di antara mereka 20,000 orang. 20,000 orang klik mari ikut Sayyidina Ali semula, dan ada tinggal 4,000. Lepas tu ada 4,000 lagi kena bunuh semua. 4,000 tu mati semua, kena bunuh dah. Ada pun mengenai timur Khawarij dan Syiah. Khawarij dengan Syiah ni lah mana telah sebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau berkata, dan Al-Khawarij iaitu orang lawan raja, mereka itulah orang-orang yang mengkufurkan orang Islam. Orang Khawarij ni adalah orang lawan, orang kufur dengan orang Islam dan mengkufurkan dengan sebab dosa. Orang Khawarij ni dia menghukumkan orang Islam kufur dengan sebab dosa dan mengkufurkan mereka, menyalahi mereka pada rekaan bid'ah, dan mereka mengkufurkan orang hak. Orang Islam. Dan mereka mengkufurkan mereka, menyalahi mereka. Orang tak suka dengan ayah hukum kufur. Di sini ni sebab tu orang panggil supaya ISIS ke apa semua tu, orang panggil Khawarij tu kerana dia mengkufurkan orang Islam kan. Dan supaya tu juga kalau kira orang panggil ni supaya kita lah ni ada juga hak yang mengkufurkan orang Islam, hak yang membid'ahkan orang Islam. Yang membid'ahkan orang Islam dah ni kan. Ni nak supaya ngacuk ni. Dan mereka menghalalkan darah dan hartanya. Dan inilah ahlu bid'ah yang telah mereka kan bid'ah. Ni orang hak buat bid'ah sungguhnya menghalalkan orang Islam tu dan mengkufurkan orang Islam tu, bid'ah besar sekali. Dan mengkufurkan mereka, menyalahi mereka pada bid'ahnya. Dan Ahlus Sunnah Jamaah mengikut Quran dan Sunnah Nabi dan mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka ikut yang benar dan kasih sayang kepada makhluk. Halah tu orang Islam sebenar ni sayang kepada orang Islam. Tak kau pakat duk kata orang Islam, duk kata huduh kata ni. Kalau kata bagi kena pun tak molek kata kau orang. Kita kata kau orang bagi hak molek kata ni. Molek tak? Kita kata kremo kena mung tak mayat.
dia tak maya sungguh. Tapi orang panggil kadang-kadang benda tu lewat dia malu apa dah. Tak molek apa tu lah, apa kita tahu ayat molek. Nah. Masuk ajak dia makan air dulu, minum teh dulu, lepas tu kita royak. Baru kita royak dah. Pada kita royak, biasanya tak ada. Jadi buat kadang-kadang kita kata demo hak sungguh ratu. Mung karuk, mung jahat. Sungguh dia jahat sungguh. Boleh kata tu? Tak boleh. Lepas tu sama orang Islam. Sama orang Islam. Orang Islam tak boleh. Nah, wallazi apa ni? Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dah orang Islam ni orang hak apabila orang jahil saat ni tu apabila orang jahil tegur dia kata huduh-huduh qalu salama, dia kata bagai molek kecek molek. Dah tak ada kata dengan perkataan yang buruk. Kita orang Islam kena kecek molek orang panggil. Dah kena akhlak molek orang Islam. Dah boleh masuk syurga orang kena akhlak molek. Kena perangai molek orang Islam ni. Dah ni pentingnya kena perangai molek. Orang Islam kena perangai molek. Lebih orang masuk syurga dengan masuk dengan perangai molek. Dah suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa pelita ke? Suila ditanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannata. Bagi hak wak. Ya. Bagi hak orang masuk syurga banyak sekali ke apa? Iaitu bagi hak masuk syurga banyak kali itu ialah takwa Allah, takut Tuhan, wa husnul khuluqi dan perangai molek. Wa an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Bagi hak masuk neraka banyak. Tahu tak? Al-famu mulut wal faraj dan kemaluan. Itu banyak masuk neraka wal iyad billah. Tak ada jaga aurah, buat menyebabkan masuk neraka banyak. Betina tak jaga aurah. Kena jaga aurah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Kena jaga aurah. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Kullil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahum. Tuhan sebut yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yurafna fala yu'dhain. Nak tudung kai kelubung bukan mana terjuruh, tapi bila mau nampak kata kita juruh. Dah Tuhan royak diri. Tapi dah kita tunjuk dia mau juruh, takkah kita nak buat benda tak juruh? Orang bakal piyah karuk tak leh. Bakal piyah tu pakai belik sebai misal jadi karuk tak leh. Pakai kelubung molek besar. Tak juruh tak leh. Tapi Tuhan sungguh tu adalah perangai sah tak molek sikit banyak. Tapi Tuhan sebut dzalika adna an yurafna, itulah paling kurang, hak paling sesuai menunjuk bahawa dia tu berjuruh. Tak juruh apa kita menunjuk tu orang kata kita juruh. Fala yu'zain, maka tidak diganggu. Bila kita tunjuk juruh tidak diganggu. Pakai kelubung kakak ni guys, postazah. Orang tak ngeceh dah. Orang tak sell dah. Karena apa? Ni juruh ya tadi. Okey, ni ya lalak ya pain lagi hak cemah. Tahu pain dah. Lalak ke? Ya gi berok gi powak jadi ulat semua bagai cemah. Hak cuci bersih tak hari. Okey apa tu juga lu tunjuk seksi misal sekso. Pakai sikat ya kai pohon putih cur tangan lah, cur tekok lah, rambut lah, tengok-tengok lah misal. Maka hak jahat pun fikir ai nampak boleh ni. Gitu. Tapi nampak juruh ya. Tak nampak juruh. Orang juruh orang tak kena. Sebab tu Tuhan suruh juruh tu. Kalau tak juruh, tunjuk atas juruh. Tu. Tak apa juruh kucing pun. Ingat dah tunjuk orang.
Tahu juh kucing. Tahu dok juh kucing. Dok dia pia tuai tak ada. Waktu tuai ada, waktu tuai ada, waktu tuai tak ada. Ke. Oh, pergi bergerak seekor. Dan awal-awal bid'ah yang berlaku dalam Islam ialah bid'ah khawarij. Mula-mula bid'ah ni iaitu khawarij dan syiah. Nah, Nabi sebut fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua benda muhdatsah bid'ah. Benda hak buat-buat tak ada berdasar pada Quran hadis bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan tiap-tiap bid'ah tu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan tiap-tiap sesat dalam neraka. Hak tak ada langsung. Hak tak ada langsung dalam nas. Supaya makhluk boleh tak? Boleh tak makhluk? Bid'ah tak Nabi tawak? Boleh. Kerana apa? Kerana kita kena mari yek tu baik. Makhluk dah gapo tak dalam ya? Pertama dah selawat. Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suruh selawat. Dalam makhluk dah gapo tak ada jamu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ra'aituka idza ra'aituka ya Rasulullah tabat nafsi wa qarrat aini. Ya Rasulullah, Abu Hurairah, apabila aku nampak engkau ya Rasulullah, tabat aku sesenai hati, wa qarrat aini, dan mataku sesejuk. Nah, ambini ya Rasulullah mi apa ni an kulli syai. Ya Rasulullah, royak semua benda. Nabi kata kullu syai khuliqa minal ma', semua benda dijadikan daripada air. Fa akhbirni, ya cerita aku bi amalin, dengan satu amalan idza amiltuhu dakhaltul jannata. Apabila aku buat, aku boleh masuk syurga. Nabi kata apa? At'imit ta'am, wi makan kau ke? Makhluk makan tak? Wi makan ke? Wa afshis salam, wi salam kau ke? Assalamualaikum, jumpa. Nah. Tu. Boleh tak kata tina salam ya tak apa? Ada apa ni? Assalamualaikum. Tapi kena tunduk gila. Assalamualaikum. Janganlah tu. Nah, ambo mata-mata duduk jalan ku apa kata tina lah tu tak leh. Kita kena supap deh. Orang panggil pudi ju ya. Tak tengok ya tenu. Ni dok jalan tu. Dah gaya tengok. Tengok warung. Apa? At'imit ta'am wa abshis salam. Wasilil arham. Wasilil arham. Hubung silaturahim. Hubung silaturahim. Lepas tu pula Nabi kata wasalli bil laili. Wasalli bil laili, dan semaya malam. Wan nasu niyam, orang semua tidur. Tadkhulul al jannata bisalam, masuk syurga dengan salam. Tengok molek dah. Nabi sebut kat atimit ta'am, tengok bunyi ta'am, keloncong molek dah. Afshis salam bisalam. Wasilil arham bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tengok Nabi, Allah kecek sedap Nabi kecek. Tu Nabi kecek orang panggil. Dan Nabi kecek ni sedap. Sore dia akut lipat. Dah. Kok lain bakat tolong ya. Dah. Tengok Nabi kecek sedap ke? Nabi kata utitu jawami'al kalim. Diberi kepadaku jawami'al kalim, kata-kata yang lengkap. Nabi ni bijak ustaz nak ayat surah. Dia ada satu kali orang darat orang panggil. Orang darat ni dia kecek alif la jadi al jadi am.
alif la al tu seperti wasyamsi apa ni kalau dia sebut al tu nah jadi am. Alif la supaya kita ke wal qamari wam qamari ya betul. Alif la ya tadi tu baik lafaz am al. Ada orang tu mari tanya Nabi. Orang kampung darat lah yang mari darat. Rambut dia sudung lepas tu pula debu je. Boleh puasa. Dia tanya Nabi, alaisa minim birim siyamu fim safar. Dia kata hak sungguh alaisa minal birri as-siyamu fis safar. Tapi yang mari tanya Nabi, dia kata lapailah tu alaisa minim birim siyamu fim safar. Lafai alih lah kata. Nabi jawab dengan cepat, laisa midim birim siyamu fim safar. Pas tengok Nabi nak ayat tu kek cepat ke. Kalau kita orang tanya bahasa Inggeris, how are you? Alhamdulillah. And you? Gapo and you? Tak erti. Nak jawab alih lalu. My kid and you ko ke how are you jugalah. Tu and you betul ke? Tak jawab alih and you. And you. And you. And you. Tahu and you. Kita biasa kita tanya how are you? Alhamdulillah Ustaz. Kita tanya ya klik and you. And you tu makna kata and how are you? Tu mungus polah naga. Alhamdulillah. Fine. Itulah. Lepas tu berkata Asy-Syarastani ni nanti tak habis kira tak awal-awal bid'ah ni ialah Khawarij dan Syiah, iaitu pada masa pertengahan Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Maka ia mendenda dua golongan tersebut. Sayyidina Ali denda buat dua-dua ni. Adapun Khawarij, maka mereka memeranginya, maka ia membunuh mereka. Sayyidina Ali bunuh kerana Khawarij lawan kajai. Dan adapun Syiah, maka ia membakar kebanyakan mereka. Sayyidina Ali bakar. Dan ia tutup membunuh Abdullah bin Sabah. Orang panggil Abdullah bin Sabah ni wanted. Tahu wanted? Wanted by Sayyidina Ali. Apa orang sebagai dia pelakak. Duk tepek ramah tu lah orang wanted, orang panggil ni dikandak queue oleh KJL lah. Mana KJL saat ni tu tutup duk carilah. Ngapa orang panggil putong duk tepek ramah tu orang panggil Sayyidina Ali ni pelakak duk nak bunuh Abdullah bin Sabah. Sebab orang hak juru mula-mula sekali fitnah, buat timbul fitnah perang. Masa Sayyidina Uthman lagi, bunuh Sayyidina Uthman ialah Abdullah bin Sabah. Pomplang, laisin, gapo semua ni Abdullah bin Sabah. Alah tu. Maka ia lari daripada Abdullah bin Sabah lari dan menyuruh merotan sesiapa melihatnya melebihnya atas Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Ali ni suruh rotai, mana rodai lah orang hak kata Sayyidina Ali lebih pada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dan diriwayat dari Ali dengan beberapa wajah bahawa ia berkata, Sayyidina Ali kata sebaik-baik umat selepas Nabi ialah Abu Bakar dan Umar. Anah dah. Buka. Tak apa. Sayyidina Ali kata orang yang sebaik-baik Nabi, sebaik-baik orang selepas Nabi itu Abu Bakar dan Umar. Lah tu, ini hadis riwayat dari Sahih Al-Bukhari. Dan berkata Asy-Syarastani dalam kitabnya An-Nihal wal Milal, tengok 38 dan telah zahir pada masa Sayyidina Ali Al-Khawarij, yakni orang-orang yang keluar atasnya seperti Al-Ash'as bin Qais. Di antaranya orang nama Ash'as bin Qais, Mas'ud bin Fadkit Tamimi, dan Zaid bin Husain At-Ta'i dan lain-lain. Dan seperti demikian juga zahir pada masanya manusia terlalu telajak pada haknya. Ada orang hak telajak.
sifat ke Sayyidina Ali supaya Abdullah bin Sabah dan jemaahnya. Dan daripada dua golongan ini bermula bid'ah dan sesat. Dan benarlah apa yang telah sebut Nabi SAW. Ada hadis Nabi sebut kata, yahliku fih, akan binasa pada Sayyidina Ali ni ithnan, dua orang akan binasa. Sebab pada masa Sayyidina Ali ni muhibbun ghalin, orang hak kasih Sayyidina Ali telajak. Siapa ke akik Sayyidina Ali ni jadi apa ni, jadi tuhan, jadi apalah. Wa mubghidun qalin, dan orang hak lawan, hak marah pada Sayyidina Ali sungguh. Dua jenis manusia lawan Sayyidina Ali masa tu. Hak kasih Sayyidina Ali sungguh dan hak lawan Sayyidina Ali sungguh. Inilah benda hak berlaku pada masa tu. Habis sukat tu. Lepas tu pula nah, sebenarnya masalah imamah, masalah ketua ni tak susuk lagi lah. Saya tengok siapa hari ni pun duk timbul lagi Fak Syiah, Fak apa ni. Cuma pada masalah usul ni ada beberapa golongan pula dia timbul masalah. Di antaranya tengok muka 39, Al-Jabariyah. Jabariyah ni mau kita panggil Jabariyah. Jabariyah ni iaitu orang hak pegang bahawa hamba tidak ada baginya perbuatan. Kita ni sepoya kulit ke panggil tok dalam belaka, Tuhan belaka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mana? Ahlus Sunnati wal Jamaah ya gini. Kita ni semua perbuat, semua langit, bumi, semua bagai, semua Tuhan buat belaka. Kita duk gerak, kita bangun, kita tidur, semua Tuhan belaka. Tapi tempat bezanya iaitu pilih tu kita, ikhtiar tu kita. Ikhtiar atau orang panggil pilih lihat. Maknanya kita pilih nak buat, pilih nak mari, pilih nak semari tu kita. Tapi apa kata kita nak pilih, kita nak buat tu hewat kita boleh gerak boleh apa. Sebab tu hewat tenaga dan izin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab Tuhan sebut Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan buat semua. Wa ma ta'malun dah bagi hak kamu duk buat. Semua Tuhan belaka. Jadi sebab itulah Tuhan buat belaka semua benda. Jadi masalah ni kita ni semua Tuhan buat belaka. Kita sendiri Tuhan buat. Mata kita, telinga kita, kaki kita semua Tuhan buat belaka. Gerak gigi kita semua Tuhan buat. Tak ada hak kita buat. Cuma ada bezanya ikhtiar, maknanya qasa atau azam. Hak pilih nak pergi buat tu, nak pergi beli, nak pergi makan, nak pergi gapo, orang maksiat, orang tak semaya, orang curi, semua ia pilih. Bila ia pilih, Tuhan denda di atas pilih dia ni. Tuhan ambil salah di atas dia pilih. Cuma puak Jabariyah ni iaitu awal-awal orang yang berkata dengannya ialah Ja'd bin Dirham nama dia. Dan golongan ini merupakan sepenting-penting golongan yang mendakwa bahawa hamba tidak ada baginya perbuatan dan tidak juga kekuasaan atas melakukan. Dia pakai kata hamba tak ada buat perkara. Dan di antara ketua golongan yang pelik ini ialah Jahamu bin Safwan yang berpendapat bahawa syurga dan neraka akan binasa selepas masuk ahlinya. Dan binasa syurga sebab bersedak-sedak ahlinya dengan nikmatnya. Jadi Fak ni dia pergi atas neraka ke habis, syurga ke habis juga. Syurga ke habis. Dan neraka pula dengan sebab sakit ahlinya dengan api. Dan di antara pendapat juga bahawa beriman pada Allah, mengenal Allah Ta'ala sahaja. Beriman kenal Tuhan, kenal, pergi beriman percaya Tuhan saja. Cukup dah. Dan di antaranya juga bahawa ilmu Allah baru, dan bagi ilmu Allah kodratnya tujuan. Supaya ada kut taning sah ke dah. Ya pergi Tuhan belakang Fak ni maya batin. Tahu dah maya duduk ni. Maya. Orang ni sebenarnya kufur bukan orang Islam tu. Kerana orang Islam tu sebab Pak Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu ruk'u. Tuhan sebut rokok, semaya tu rokok, wasjudu, suruh sujud. Wa'budu rabbakum, dan suruh sembah. Wa fa'alul khair, buat baik la'allakum tuflihun. Tuhan sebut faqimus salah, diri rokok, sujud semaya. Wa atuz zakah wa'tasimu billah wa maulakum. Sujud. Lah tu. Pas panggil semaya pada cokoh itu.
niat mayalah ti tak sah. Kalau ingkar semaya dengan betul waktu hasbuk kena ambil wuduk, kena gapo semua, maka Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, semaya seperti aku semaya, maka pada ketika tu kufurlah orang tu. Alah tu. Tu orang panggil Jabariyah. Dah. Puak Jabariyah. Kedua, Al-Mu'tazilah, puak Mu'tazilah. Habis semua dah ni, tak ada dah lah ni. Jabariyah ni pun tak ada dah. Ada sikit tak kira panggil wujuduhu kal ma'dum. Ada kat mau kita ni ada sekor dua, sikit sekapung sikit. Dah. Mu'tazilah ni tak ada dah habis asal. Mu'tazilah di antara pendapat mereka ialah menafikan sifat-sifat ma'ani seperti al-ilmu. Mu'tazilah ni pegang Tuhan tak ada sifat ilmu, tapi Tuhan tahu ya gitu. Tuhan tak ada sifat qudrat, tapi Tuhan kuasa. Tuhan tak ada sifat iradah, tapi Tuhan berkehendak. Tuhan tak ada sifat hayat, tapi Tuhan hidup. Tuhan ada sifat sama, tak ada sifat sama, tapi Tuhan dengar. Tuhan basar, Tuhan kalam, Tuhan tidak basar kalam gitu. Dan di antara pandangan Mu'tazilah juga menafikan ru'yatillah, tak boleh tengok Tuhan. Akhirat esok tak boleh tengok Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ni bukan tak ada jiring, tak ada arak, tak ada gapo ke. Bila tak ada tu nak tengoklah no. Pegang betul, tak boleh tengoklah. Nak tengok kena duk bucu tu, nak bucu ni boleh tengok mata ke. Tapi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan tak serupa kita, tapi kita boleh tengok. Boleh tengok Tuhan. Sebab Tuhan sebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan ila apa? Wujuh muka mereka tu nadhirah. Nadhirah ke apa? Mana muka yang saat ni tu bersinar. Dah nampak cuci bersih putih ya muka ke. Orang Islam, orang molek, orang beriman pada Allah. Ila rabbiha nadhirah. Mereka tu tengok Tuhan. Dah tak ada doa Allahumma inni nas'aluka khairu amali khawatimah. Ya Allah mintalah jadikan sebaik-baik amal kami hak hujung sekali. Wa khairu ayyami, hari yang paling molek sekali. Yauman alqaka fi, hari yang kita boleh jumpa dengan Tuhan. Hari yang kita boleh jumpa dengan Tuhan. Dah. Kerana apa? Kerana tengok mak pak kita, pera kita, dah beranak kita, kalau dia pergi Mekah ke mana ke, klik mari kita nak jumpa dengan dia ke. Jadi berasa nak jumpa dengan dia. Kita tu hewat kita tak bisa jumpa lagi. Jadi kita nak jumpa. Nah, wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Facebook tengok wujuhun yawma idzin na'imah. Orang yang masuk syurga tu muka yang sinar cerah, cuci bersih saat dah putih. Orang senang kan? Orang senang, orang susah kecuk dah. Orang susah kecuk boy gigi ada comar gitu. Dah orang senang kan? Nah, wujuhum na'imah li sa'yiha radiyah, kerana dia senang. Puas hati bagi duk semaya dulu, juh dulu puas hati. Li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah, duk syurga tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tak ada dengar ya pudi semua. Kalau syurga ni orang molek semua, orang tak kecek kata kau orang situ tu tempat orang molek semua. Tak ada mari ngepek kata kau orang maki kau orang nyapung kecek, tak ada mulut deras, tak ada. Orang molek belaka kecek molek la tasma'u fiha laghiyah. Cuba kita bayangkan bukan umur molek. Lah ni kita tengok Amerika nama di Angkrit nampak umur molek, tapi orang faham dah. Nah, akhirat semua hal itu umur bina tu molek. Perangai tu molek. Orang molek, jumpa tegar molek, kecek molek, beraluh molek aluh dah. Itulah tasma'u fiha laghiyah. Tak ada benda sia-sia. Fiha sururum marfu'ah, ada katil boleh kek apa semua.
duk nyana. Wa akwab mawdu'ah, ada piala, makuk gelah molek-molek, bukan gelah apa beli apa tu pokok kok sute kok sute namu gelah molek-molek piala bagi. Nah, wa namariku masfufah, ada bata-bata kate-kate tok, wa zarabi mabthuthah, ada lembek apa ke apa semua cukup dekat. Dah syurga dah tu hasbu wujuh yaumin khasyiah. Kalau orang hak di neraka tunduk, khasyiah tunduk, kecuk kering kote, ada buat apa atas dunia ni, duduk ngaruk aja. Kalau pergi siapa sana, nah kering kote, kering piwang, ada buat apa? Nah, hak uk bukan uk hak uk. Aduh, ketung wujuh min khasyiah amilatun nasibah, letih nak, letih susah. Orang tanya, mana kau ni? Duduk mana? Oh, susah, sibuk. Tasla naran hamiyah, api nyala nampak api. Tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah. Makan pula, makan bagai panah. Laisa lahum ta'am illa min dhari'. Ada pakai pokok dhari', pokok duri-duri je. Okey. Dan di antaranya juga bahawa Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba. Jadi Mu'tazilah pegang Tuhan tak ada buat perbuatan hamba, tidak. Kebaikan tidak juga kejahatan Tuhan tak buat, kita buat sendiri. Begitu juga mereka berkata bahawa adalah manzilah bainal manzilatain. Ada di antara dua tempat orang panggil. Satu tempat di antara syurga neraka bagi orang yang melakukan dosa besar. Lah tu. Nah, dan ia juga dikekal dalam neraka, tapi azabnya tidak seperti azab orang musyrikin. Dia kata ada juga orang dosa besar ni masuk di neraka kekal, tapi azab tak serupa dengan orang musyrikin. Pegangan dia. Dan di antara juga perkataan mereka dengan wajib yang lebih baik, al-aslah, wajib tu hak kena buat barang yang lebih molek. Itu Mu'tazilah. Dan di antara ketua puak Mu'tazilah ni iaitu Wasil bin Atha al-Ghazzal. Nah, yang pandai ilmu kalam, dia adalah seorang murid pada Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri. Wasil bin Atha jadi Mu'tazilah. Sebab Tok Guru yang kata i'tazal ta'anni, bila pendapat dia tak serupa dengan Tok Guru, maka Tok Guru kata i'tazal ta'anni, mung ni telah asing padaku, tak serupa dengan aku dah, tubik pada aku. Digelarkan orang pengikut dia dan digelarkan Wasil bin Atha dan pengikut dia Al-Mu'tazilai atau Mu'tazilah. Habis kata. Ketiga Al-Qadariyah. Puak Qadari. Maka sesungguhnya telah zahir pada pertengahan yang kedua bagi kurun pertama hijrah, seorang lelaki terkenal sebagai nama Ma'badan al-Jahni, Ma'bad Jahni, yang menyebar di antara manusia pandangan dengan menafikan qadar. Dia kata tak ada qadar tak ada. Dan ia mendakwa bahawa perkara yang berlaku itu berlaku tanpa didului oleh qadar dan qadar. Benda berlaku ni Tuhan tak ada qadar. Sedangkan Tuhan sebut ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tuhan sebut kata tidak ada benda yang akan kena di bumi, tak ada bala turun di bumi atau dalam diri kita illa fi kitabim min qabli an nabraha, malaikat telah tertulis tercatat dalam kitab sebelum daripada kami ciptakannya, sebelum ada Tuhan buat tak, Tuhan tanah siap dah.
Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah dak atas Tuhan. Tak ada payah sikit habuk. Nah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya tok sewi kita duka cita. Tuhan tok sewi kita duka cita, wala tafrahu bima atakum, dan Tuhan tok sewi suka sangat sampai kelupa Tuhan sebab Tuhan tu bala. Nah, kita ni kaya lupa habis Tuhan. Bagi Tuhan wi belaka, dak tunjuk kau orang dabel kau orang buku ramah tunjuk le Facebook mah kat ning. Nah, ene วันนี้คุณสาซื้อให้อัมเมลนะคุณสาอะไรวะนะGapa iPhone 11 nah royak kun sa beli dah royak buat dalam Facebook hari ni pula beli apa mas kun sa beli dah dah fok ni tak ada sa lagi kak duk sore doa boleh kun sa kun sa hak kaya hak juruh dah kaya juruh doa banyak ya ajak nak malam ajak nak malam doa ya Allah ya Allah rezekilah suami yang soleh ya Allah bukan hak nama soleh ya Allah nama doa ya Allah minta boleh ya Allah mintalah boleh kun sa hak soleh boleh nama soleh jeri nama soleh pakai ketung siap tunjuk kau ke likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan kamu bakal ada suka bagi satu hewi semua tu hewi belaka tengok tunjuk orang kita boleh senang itu kita tolong orang kosing orang dah pukul parah ni pukul parah pukul 12 nak putih dari sorak itu jadi fok dia ni tak ada qada lah. Dan adalah Ma'bad telah mengambil perkataannya dari seorang lelaki Nasara dari Iraq namanya Sausan. Nama Sausan ni. Dan adalah ia menzahirkan Islam, maka Ma'badlah awal-awal mereka menzahirkan perkataan munafik qada. Dan jadilah firqah dibangsakan kepadanya dinamakan Al-Qadariyah, dinamakan Qadariyah. Dan ketika zahir lelaki ini menyebar seruannya, ulama muslimin menakutkan manusia dari menjumpainya dan dengannya. Orang Islam lah tak sewi jumpa dengan fakir. Nabi SAW apa ni? Ada sepatah hikmah berkata, ni la tumakkin za'igal qalbi min udhunik fa innaka la tadri madza ya'lakuk min dhalik. Jangan dok ui orang hak hati tak molek daripada telinga kau. Makna jangan dok dengar orang tak molek. Fa innaka la tadri, maka sungguh kau tak tahu madza ya'lakuk, apa hak kita makan dengan dia. Nah, dalam Sahih Muslim dari Yahya bin Yam'ar berkata, ya awal-awal mereka yang mengatakan dengan Qadariyah di Basrah ila Ma'bad al-Jahni, maka aku bertolak. Nah, dan Abdul Rahman al-Himyari menuju membuat haji. Dia kata ada satu ketika tu aku pergi buat haji. Ada kat tu dululah, moga besar pergi baca surat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.